kita imbas apa yang telah kita bicarakan sepanjang 2022 yang lalu, ya. Tuan-tuan muslimin dan rahmati Allah, kita bermula dengan peperangan Khandaq, ya. Peperangan Khandaq iaitu peperangan parit yang mana Rasulullah SAW berhadapan dengan ancaman dari luar dan dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan juga selamat bertugas serta tahniah kepada barisan kepimpinan baharu, ya, Jawatankuasa Masjid, dan semoga tahun baharu ini lebih cemerlang hendaknya dari segi khidmat dan juga aktiviti masjid ini sendiri. Alhamdulillah, pada tahun ini juga saya meneruskan kegemaran saya dalam bidang kajian sirah, berkongsi ibrah dan juga manfaat daripada sirah nabawiyah al-mutahharah, dan insya-Allah pada malam ini kita mulakan bicara peristiwa-peristiwa pada tahun ke-7 Hijrah, ya. Ke-7 Hijrah. Kalau nak kira, kita dah bicarakan panjang ni, ya kan. Nabi SAW berdakwah di Mekah 13 tahun. Kemudian kita pula sempena 2023 ni nak masuk ke peristiwa-peristiwa tahun ke-7 Hijrah pula. Jadi berapa tu? Maknanya 13 campur 7 dah 20. Agak-agaknya bolehkah kita ni berkuliah di sini 20 tahun, kan? Sebenarnya saya sendiri pun mula aktif berkuliah di Lembah Kelang ini, khasnya di Masjid Al-Falah ini, start 2003 lah sebenarnya, ya. Start dengan kuliah muslimat dulu. Kalau kuliah muslimat memang saya dah 20 tahun di Masjid Al-Falah ni, ya. Pejam celik begitulah. Dan yang paling rekod yang paling mengembirakan ialah boleh khatam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, tuan-tuan, ya. 12 tahun berkuliah di Masjid Al-Falah ini menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kuliah muslimat 2 kali sebulan, kan. 2 kali sebulan, 12 tahun barulah khatam satu kitab, ya. Dahsyat sungguh, kan. Sebab tu kalau orang minta saya kuliah Ar-Rahiqul Makhtum, saya nak tanya, bolehkah kita tunggu, ya, insya-Allah dengan umur panjang, ya, buah rezeki, tunggu sampai 12 tahun. Yang saya risaunya tak sampai 12 tahun masjid dah terminate saya ke, kan. Jadi tak tergantunglah kitab tu, kan. Sedangkan kitab tu saja memang 12 tahun baru saya boleh khatam. Lainlah jika kita baca saja. Tidak, ya, kita membaca dengan fiqh, dengan fiqhu, ya. Itu yang kita lakukan. Sebab itu saya tidak begitu kronologis sangat berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang saya bicarakan. Sebab apa? Sebab kita mengambil ibrah, mengambil istifadah, mengambil manfaat daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Baik, sebelum kita melangkah bicara berkenaan dengan tahun ke-7 Hijrah ini, kita imbas apa yang telah kita bicarakan sepanjang 2022 yang lalu, ya. Tuan-tuan muslimin dan rahmati Allah, kita bermula dengan peperangan Khandaq, ya. Peperangan Khandaq iaitu peperangan parit yang mana Rasulullah SAW berhadapan dengan ancaman dari luar dan dari dalam serentak. Iaitu apa dia? Di luar ada 3 golongan yang bersekongkol membina pasukan Ahzab. 10,000 tentera, tuan-tuan. 10,000 tentera pada zaman itu memang sudah merupakan satu bilangan yang cukup besar, ya, yang cukup besar. Gabungan daripada Arab Ghassan. Arab Ghassan ni Arab dari kawasan utara semenanjung tanah Arab. Arab Ghassan dan juga Arab Quraisy,
ya, dari Mekah dan juga Yahudi. Tiga gabungan ini. Selain daripada itu, kabilah-kabilah Arab yang kecil-kecil sepanjang perjalanan antara utara ke selatan dan juga selatan ke utara ini juga bergabung sehingga membentuk 10,000 tentera. Bekalan makanan cukup banyak dan lebih menakutkan apabila satu-satunya kaum Yahudi yang masih tinggal di Madinah dan pada asalnya setia dengan Rasulullah SAW juga telah belut, iaitu Yahudi Bani Quraizah. Ya. Antara tentera muslimin dengan musuh-musuh Ahzab hanyalah parit yang selebar 10 meter atau 9 meter lebih kurang. Itu saja. Seluas mana sangat 10-9 meter. Saya ingat antara tiang ni kot. Ya kan? Antara tiang ini 2, 3, 4 dah 10 meter boleh jadi. Kan? Itu saja. Tuan-tuan. Manakala di belakang tentera muslimin adalah Bukit Silak, Jabal Silak. Di belakang Jabal Silak itu adalah tanah haram Madinah dan di situ terletaknya Bani Quraizah. Cuba tuan-tuan bayangkan betapa menakutkan, ya, betapa menakutkan peperangan Khandaq dan Ahzab ini kerana tentera muslimin yang sejumlah 3,000 orang ini diapit depan belakang, ya, oleh musuh. Di depan musuh yang nyata, di belakang musuh dalam selimut yang selama ini setia dengan dengan Rasulullah SAW. Ya. Tapi bila kita bicarakan tentang orang-orang Yahudi ini, kita janganlah terperangkap dengan isu bangsa. Gitu, ya. Janganlah terperangkap dengan isu bangsa. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun memanggil orang-orang Yahudi dan Nasara ataupun Bani Israel dengan Nasara ini dengan ahlul kitab. Maknanya, ya. Kenapa Allah Taala tidak memanggil mereka terus sebagai kafirun musyrikun, ya? Sebab mereka ini masih lagi memegang kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum ini. Dan mereka juga beriman dengan Allah yang satu, yang esa. Ya, yang lain-lain mereka bermasalah, khasnya dari sudut Rasulullah SAW itu. Ya, makna status Rasulullah itu pada mata pandang mereka bukanlah seorang nabi. Ini problem dia. Jadi tuan-tuan, golongan yang jahat dalam kalangan ahlul kitab ini Allah Subhanahu Wa Taala panggil apa? Wallazina kafaru min ahlil kitab. Jadi kita tidak terperangkap dengan soal bangsa. Jadi kita ambil istilah Yahudi itu umum, ya. Umum pada masa itu pertentangan antara Rasulullah SAW dan juga orang-orang Yahudi. Kenapa Rasulullah SAW ini bertentangan dengan orang-orang Yahudi? Tuan-tuan kena tahu, bukannya bermula daripada Rasulullah. Sebaliknya bermula daripada golongan Yahudi ni. Di Madinah pada masa itu ada 3 kelompok Yahudi yang utama yang dikenali sebagai Bani Nadir, Bani Qainuqa dan juga Bani Quraizah. Dan ketika mana Rasulullah SAW menawarkan Sahifah Madinah untuk ditandatangani bersama, perlembagaan Madinah ini, mereka tanda tangan. Tapi tanda tangan mereka itu sekadar satu helah. Dan mereka memang menjangkakan kerajaan Madinah ni tak lama. Ya, kerajaan Madinah ni tak lama. Sebab tu kita sign je lah. Nanti kita koncang pelan-pelan kot dalam. Kan? Ini niat orang-orang Yahudi yang 3 kelompok besar ini. Selain daripada 3 kelompok besar ini, masih ada kelompok-kelompok kecil Yahudi. Dan bila kita sebut berkenaan dengan penghalauan orang-orang Yahudi dari Madinah, kita kena sedar bahawa mereka dihalau bukan kerana mereka Yahudi. Tidak. Tapi kerana mereka berkhianat kepada negara sendiri. Yang perlembagaannya mereka tanda tangani bersama. Mereka setuju bersama. Itu satu kontrak sosial yang bertulis. Yang pertama dalam sejarah kemanusiaan ini, iaitu Sahifah Madinah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, itu asas dia. Apabila Yahudi Bani Nadir berkhianat, maka hukumannya adalah dihalau keluar dari negara. Yang diusir dari negara, dinafikan kerakyatan Madinatul Munawwarahnya. Itu biasalah. Sampai sekarang pun macam tu, bukan? Sampai sekarang pun macam tu, boleh dilucutkan kerakyatan kepada mereka yang berkhianat kepada negara sendiri. Jadi tuan-tuan, satu demi satu tinggallah Bani Quraizah. Bani Quraizah ini pada asalnya setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila datang kempen-kempen daripada golongan Yahudi yang telah dihalau keluar ni, ya,
Golongan Yahudi yang dihalau keluar itu Bani Nadir dan Bani Qainuqa ini, mereka tak pergi jauh rupanya. Mereka pergi ke Khaybar. Itu yang kita nak bicarakan pada malam ini, berkenaan dengan peperangan Khaybar, ya. Jadi tuan-tuan, mereka pergi di Khaybar. Dari Khaybar mereka atur pula pergerakan untuk menyerang Madinah. Dan cubaan pertama mereka untuk menghancurkan Madinah ini ialah dengan menyertai pasukan tentera Ahzab. Itulah dia, ya. Jadi bila mereka nak mereka dah menyertai pasukan tentera Ahzab, mereka pun nak cucuk dari dalam pula siapa yang mereka boleh pergunakan. Tak lain tak bukan sanak saudara mereka daripada Bani Quraizah. Beberapa kali Huyai bin Akhtab, ya, ketua Bani Nadir, datang menemui Bani Quraizah, memujuk mereka. Bani Quraizah menolak. Mereka kata, kami tak ada masalah dengan Muhammad, kami aman damai duduk di bawah pentadbiran Muhammad ini. Ya, balik. Tapi akhirnya apabila mereka melihat kedatangan tentera yang begitu ramai, 10,000 tu dah ramai pada masa itu, kan, maka hati mereka pun mula goyah. Apalagi sokongan yang diminta untuk peperangan Ahzab itu hanyalah membekalkan makanan saja. Ya, macam mana caranya? Mereka halau lembu-lembu, unta mereka, kambing-kambing mereka ke tengah padang pasir. Maka tentera Ahzab ni akan menangkap haiwan-haiwan ni tadi untuk dibawa ke perkhemahan mereka. 40 hari lebih, 40 hari 40 malam lebih tentera Ahzab mengepung tentera muslimin, dan mereka dihalang oleh parit yang mereka tak sangka-sangka macam mana tentera muslimin boleh membina parit itu tadi, ya. Jadi tuan-tuan, itulah pertolongan daripada pihak Bani Quraizah. Dan apabila mereka melihat tentera yang begitu ramai, mereka yakin kali ini Muhammad kalah dah. Dan mereka mula melancarkan kempen-kempen perang saraf untuk menakut-nakutkan orang-orang Madinah. Ini yang menyebabkan tentera muslimin jadi tak tenteram. Tentera muslimin tak jadi tak tenteram, Rasulullah hantar pula beberapa puluh orang tentera muslimin untuk jaga Madinah. Ya, mana nak tenteram tuan-tuan? Kita duduk di medan perang, tiba-tiba anak isteri kita pula diancam dengan diancam keselamatan mereka. Mana nak tenteram? Jadi untuk kesan psikologinya, Nabi hantarlah 20-30 orang tentera muslimin untuk balik berkawal di Madinah. Tenanglah tentera-tentera muslimin yang ada di Khandaq ni tadi. Maknanya sepanjang 40 hari itu perasaan mereka betul-betul diuji. Sehinggalah Allah Ta'ala sapu tentera Ahzab itu dengan ribut, bukan dengan senjata. Tak padan nak lawan dengan senjata. Hapu-sapu dengan ribut je. Satu malam je hancur, habis. Mereka balik ke Madinah. Bila mereka balik ke Madinah, mereka tak terfikir pun untuk menyerang kepada pengkhianat dalam negara, iaitu Bani Quraizah, melainkan setelah Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan pergi pula mengepung Bani Quraizah yang telah berkhianat, baru Nabi mengajak tentera muslimin untuk pergi mengepung Bani Quraizah. Jadi tamatlah pengaruh Yahudi di Madinah. Tetapi jangan lupa, orang Yahudi tetap ada di Madinah, ya. Orang-orang Yahudi tetap ada. Itu saya kata tadi tu, kita jangan terperangkap dengan soal bangsa. Sejarah Islam tidak memilih bangsa, tuan-tuan, ya. Dia tak pilih bangsa. Jadi sebab itu orang Madinah, walaupun 3 kelompok besar Yahudi ni dihalau dari Madinah, di Madinah tetap ada orang-orang Yahudi yang pertama memeluk Islam. Contohnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ya. Sahabat Nabi. Dan dia cukup setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Yahudinya tetap Yahudi, tak boleh tanggal, kan. Dan dia ni antara Yahudi terawal memeluk Islam apabila Nabi berhijrah ke Madinah. Dan kita jangan lupa, selepas perang Khaybar, Ummul Mukminin kita Safiyah binti Huyai juga Yahudi juga, sampai ke mati pun Ummul Mukminin kita Yahudi, kan. Jadi soal bangsa itu jangan ingat, oh tak ada dah Yahudi. No, ada. Dan mereka ni kekal setia dengan kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang setelah selesai Bani Quraizah ini dihapuskan dari bumi Madinah, maka turun wahyu Allah, apa dia? Memfardukan haji dan umrah. Turun ayat tahun 5 Hijrah. Tahun 6 Hijrah baru Nabi bawa rombongan
pergi menunaikan umrah buat kali pertama dalam syariat Islam. Ya, yang umrah sebelum Nabi jadi Nabi itu tak kira. Dikira setelah Nabi dibangkitkan sebagai Nabi, itulah kali pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan umrah dan bersama-sama umat Islam. Ya, apa jadi dalam umrah pertama ni? Tak jadi, tuan-tuan. Ya, bukan apa jadi, memang tak jadi. Allah Ta'ala takdirkan gagal umrah yang pertama. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa umat Islam mula-mula bermiqat di Zulhulaifah. Dari Madinah ke Mekah pada era tersebut, perjalanan tanpa ada masalah 11 hingga 13 hari, 2 minggu lah senang cerita. Ini menggunakan kuasa kuda dan kuasa unta. Dan kalau tidak pun kuasa kaki, tuan-tuan, ya dah. Itu dia. 11 hingga 13 hari, 2 minggu. Jadi 2 minggu lah para sahabat ini berihram, dalam ihram, jaga pantang larang ihram. Tiba-tiba sampai di Mekah, mereka dihalang masuk ke pintu Mekah untuk menunaikan umrah. Nabi tak kontra, Nabi lari ke arah Hudaibiyah, menyusur jalan, tuan-tuan, dari Bi'run Tua, ataupun dari apa dia panggil istilah dia, pintu masuk Mekah dari arah Madinah ini ke Hudaibiyah tu lebih kurang 25 km. Melalui celah-celah bukit, turun naik bukit. Nabi lalu sebab tak nak kontra dengan orang-orang Quraisy. Pada masa itu pemimpin Quraisy tak lain tak bukan, pemimpin ketenteraan Quraisy tak lain tak bukan siapa? Khalid ibn Walid. Ya. Jadi sampai di Hudaibiyah, Nabi cuba masuk, tak boleh masuk juga. Tak boleh masuk juga, maka disitulah Nabi SAW berkhemah, dan Nabi kata kita dah tak boleh pergi dah. Ya? Dia tak boleh pergi dah, kita kena duduk sini. Disitulah, tuan-tuan, diringkaskan cerita. Setelah hampir sebulan Nabi SAW dan umat Islam berada dalam ihram, tetapi tak selesai-selesai ihramnya, mereka terpaksa tahallul ihsar, keluar dari ihram dengan cara terpaksa, seperti mana ayat fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, ya, ayat 196 surah Al-Baqarah itu terpaksa keluar. Bayangkan, tuan-tuan, berdasarkan perjanjian damai Hudaibiyah, ya, berdasarkan perjanjian damai Hudaibiyah, umat Islam tak boleh menunaikan umrah tahun tu, dia kena datang tahun depan. Nabi setuju. Nabi setuju. Bila Nabi setuju tadi, terpaksalah keluar dari ihram dengan cara terpaksa yang kita kenali sebagai tahallul ihsar. Kecewa umat Islam bertambah-tambah lagi. Memang bertambah. Sebab nak keluar dari ihram ni, dia kena keluar dengan cara tahallul ihsar, mengorbankan seekor dam, ataupun dam lah, seekor kambing atau sebahagian dari 7 bahagian unta dan lembu. Tuan-tuan, bayangkan, minda kita bila sebut pasal dam ni, ini sekarang ni musim haji kan. Musim haji ni, saya selalu tekan soal apa maksud dam. Jangan pandang dam itu denda. Kalau kita pandang dam itu denda, sampai kesudah kita tak rasa selesa apabila kita terkena dam dan juga mengeluarkan dam. Tidak, tuan-tuan, dam ni bukan denda. Itu kena hurai dalam kursus haji lah kan. Tapi minda umat Islam, kukuk mana pun terasa, dah lah tak boleh buat umrah, kena korban pula kambing sekor kan. Unta kongsi 7 orang, lembu kongsi 7 orang. Sedekah kepada penduduk Hudaibiyah, seronoklah mereka dapat daging free. Kita ni dah lah sebulan dalam ihram, tak boleh menunaikan umrah. Lepas tu yang lebih menyakitkan hati, tengok dalam perjanjian damai Hudaibiyah, Nabi seakan-akan mengalah aja. Ya, Nabi terima aja apa yang Quraisy nak. Maka semuanya kecewa. Melainkan Abu Bakar seorang saja yang hatinya tidak akan kecewa dengan tindak tanduk Rasulullah SAW. Dan Umar Ibn Khattab pula seorang yang tak suka memendang kecewa ni dengan tidak berkesudahan, dengan tidak ada jawapan. Itu prinsip Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi, tuan-tuan, dalam keadaan itu, Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, kenapa ni? Kenapa perjanjian jenis apa ni Rasulullah? Namun, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan jawapannya adalah dalam perjalanan pulang menuju ke Madinah itu diturunkan surah Al-Fathu.
Jadi tuan-tuan, apabila diturunkan surah Al-Fatuh, barulah umat Islam mula nampak bahawa tindak tanduk Rasulullah tadi adalah tindak tanduk yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tindak tanduk kosong begitu, tidak, ya. Maka redalah sikit, ya, hati mereka, pulang ke Madinah. Bila pulang ke Madinah, seperti mana yang Allah Ta'ala dah sebut berkenaan dengan perjanjian damai Hudaibiyah ni, kamu nak pergi umrah, ya, kamu nak pergi umrah dan umrah itu gagal, kan? Tetapi sebenarnya Allah menggantikan kamu perkara yang jauh lebih baik daripada umrah pada tahun tersebut. Jadi kita ingat dalam perjalanan Rasulullah SAW itu sudah merupakan perjalanan umrah ni kira perjalanan paling mulia lah, tuan-tuan, kan? Tetapi dalam hal itu Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan untuk Rasulullah SAW dan juga umat Islam perkara yang lebih baik daripada umrah pada tahun tersebut. Apa dia? Perjanjian. Melalui perjanjian damai Hudaibiyah itu, isi kandungannya bila kita teliti betul-betul, semuanya membantu Islam. Pertama, tak boleh tunaikan umrah tahun ini, mari tahun depan. Tak adalah rugi apa, kan? Cuma tangguh je lah. Yang kedua, orang Madinah yang cross, orang Mekah yang cross pergi ke Madinah, maka hendaklah wajib dikembalikan, tak boleh simpan di Madinah. Nabi setuju, kan? Orang Madinah pula yang cross pergi ke Mekah, maka dia tidak perlu dikembalikan. Oh, macam tu. Nabi setuju, tak ada masalah, ya. Sebab Nabi dah nampak orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah ni orang baik-baik. Orang yang nak keluar kerana dia Islam. Dan apabila mereka tak sampai di Madinah, tak boleh, hendaklah dikembalikan. Mereka juga ada kecerdikan. Ya, bukannya mereka ni orang yang masuk Islam ni bodoh-bodoh, tak ada, mesti orang cerdik punya. Jadi mereka boleh survive dengan iman mereka. Mereka boleh survive di mana pun mereka hidup. Itu dia. Jadi tuan-tuan, Rasulullah terima. Dan orang Madinah yang pergi ke Mekah sah dah orang jahat. Ya, mereka dah tak tahan dengan apa yang berlaku di Madinah itu, mereka pun cross pergi ke Mekah. Rupanya ada sungguh seorang lelaki yang telah membunuh ketika di Madinah, dan dia takut berhadapan dengan hukuman qisas membunuh ni tadi. Dia telah lari ke Mekah, dan apabila dia lari ke Mekah, dia murtad, dia isytiharkan lagi kemurtadan dia, dan dia mengutuk-ngutuk pula Nabi SAW. Sedangkan masalah dia membunuh tu tadi, apabila disiasat, mungkin dia telah tersalah bunuh. Bila tersalah bunuh, dia tidak akan dibunuh dibunuh balas. Sebaliknya dikenakan diat saja. Kan? Tapi oleh kerana dia tidak yakin, maka dia pun larilah menuju ke Mekah, dan dia menjadi kufur serta menjadi seorang yang berkempen kepada kemurtadan dalam kalangan umat Islam di Mekah. Oh, bahaya, tuan-tuan, kan? Jadi orang yang pertama yang terlibat dengan perjanjian orang Mekah nak pergi ke Madinah ni mesti dikembalikan, ialah anak kepada Suhail bin Amru yang memangku pentadbiran Mekah ketika ketiadaan Abu Sufyan dan mengendalikan perjanjian Hudaibiyah ni tadi. Anak dia sendiri nama Abu Jundal bin Suhail, tuan-tuan. Jadi Abu Jundal ni dia nak pergi ke Madinah, Nabi kata tak boleh. Sekarang ni kita dah terikat dengan perjanjian. Kamu tak boleh tinggal di Madinah, tapi kamu pergilah ke mana-mana pun. Ya, Rasulullah SAW mendoakan semoga dia mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tahu dia pergi ke mana? Abu Jundal ni. Jadi dia kecewa, dia keluar dari Madinah. Rupanya ramai lagi, ya, pemuda yang senasib dengan dia. Ramai lagi. Maka mereka berkumpul sesama pemuda Mekah yang beriman ini, betul-betul di pintu keluar Mekah menuju ke Madinah. Ya. Orang Mekah buat lalu je, dia rompak habis. Dia saja nak ganggu, nak mendatangkan ancaman, dia rompak habis. Ya. Orang Mekah nak pergi berdagang ke Syam, lalu je kawasan tu, dan kawasan tu memang tak boleh tak lalu, memang kena lalu, dia rompak habis, tuan-tuan. Dia buat kacau. Lepas tu Abu Sufyan yang kembali dari Syam, ya, kerana berniaga, telah mengutus surat kepada Nabi Muhammad SAW, tolong nasihat kepada Abu Jundal supaya jangan buat kacau kepada orang Mekah. Maka Rasulullah SAW jawab dengan mudah saja, setahu kami Abu Jundal rakyat Mekah, bukan rakyat Madinah,
pandai-pandai kamulah untuk menasihatkannya. Akhirnya datang surat kedua daripada Abu Sufyan, tolong batalkan fasal kedua dan fasal ketiga. Padan dengan muka. Tak sampai setahun fasal itu dibatalkan. Lalu Nabi SAW menjemput Abu Jundal datang ke Madinah dengan puluhan sahabatnya yang duk buat kacau di jalan Mekah. Jadi ini buat kacau ni bukannya perompak kita nak menghalalkan perompakan, tidak. Dia buat kacau tadi tu situasi pada zaman itu yang memerlukan dia bertindak demikian, ya. Dia rampas pun, dia rampas daripada harta orang-orang Quraisy yang memang berwenang ke atas harta umat Islam setelah mereka berhijrah. Itu dia punya rentetan kisah sirah tu. Jadi tuan-tuan, itu satu perkara. Perkara yang kedua ialah melalui perjanjian damai Hudaibiyah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Madinah bebas berhubung dengan sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Mekah juga bebas berhubung dengan siapa sahaja yang dia kehendaki. Dan sekutu-sekutu kepada Madinah tidak boleh diganggu oleh Mekah. Sekutu Mekah juga tidak boleh diganggu oleh Madinah. Nabi setujulah fakta ini. Sebaik sahaja klausa ini dipersetujui bersama, maka bangkitlah Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah kata, kami bersama-sama orang Madinah. Maka umat Islam mengalu-alukan kedatangan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini juga tinggal tak jauh dari Mekah. Ini memang bahaya betul, tuan-tuan. Memang bahaya. Perjanjian yang mereka hulurkan, mereka ingat boleh mengikat ataupun kita kata memerangkap Rasulullah SAW, rupanya mereka terperangkap. Inilah kebijaksanaan yang hebat yang dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi tuan-tuan, apabila memanfaatkan klausa yang mengatakan Madinah atau Mekah bebas untuk berhubung dengan sesiapa sahaja, apa yang Rasulullah buat? Rasulullah SAW tulis surat kepada semua kepala negara yang berada di sekitar semenanjung tanah Arab itu. Tulis surat kepada Muqawqis Mesir, kepada Najasyi Habsyah, kepada Kaisar Rom. Tulis surat kepada kawasan kerajaan Hirah, kerajaan Arab yang hebat ini, yang berada di kawasan Teluk Parsi itu. Itu kerajaan Hirah yang sekarang ini dikenali dengan Emiriyah Arab Bersatu, Bahrain, Qatar, Kuwait, kan, Baghdad dan sebagainya itu. Kawasan ini Rasulullah SAW juga hantar surat, dan surat Rasulullah SAW ini menemui pelbagai nasib. Ada yang dikoyakkan, Raja Parsi mengoyakkan terus surat Rasulullah SAW. Bila dia koyak surat itu, dia punya ego dan dia punya sombong, tuan-tuan, dia utuskan pula utusan kepada gubernur ataupun wakil dia di mana, di Yaman. Pergi bunuh orang ni begini, ya. Maka tuan-tuan, surat Rasulullah itu dah dikoyakkan. Dia suruh pula supaya wakil dia di Yaman bunuh Rasulullah SAW. Nama Kisra Parsi itu adalah Anushirwan, tuan-tuan. Anushirwan, ya. Baik. Apabila utusan Yaman itu datang menemui Rasulullah SAW, ya, Rasulullah pun tahu, Allah Ta'ala dah beritahu bahawa mereka datang untuk membunuh baginda. Bila datang saja, maka Rasulullah kata, aku tahu kamu datang untuk bunuh aku. Terkejut wakil-wakil gubernur Yaman ini. Pasal apa? Macam mana dia tahu, kan? Kata Rasulullah, tunggu sikit hari lagi kalau kamu nak bunuh aku. Ya, tunggu sikit hari je lagi. Nanti kerajaan Parsi yang ada sekarang ini runtuh, kata Rasulullah. Ya, tunggulah, tak percaya. Macam mana tahu, kan? Rupa-rupanya keesokan hari sudah sampai utusan dari Parsi membatalkan arahan Anushirwan itu tadi. Kenapa? Anushirwan telah digulingkan dan dibunuh oleh siapa? Syairawih bin Anushirwan. Mana anak dia sendiri rampas kuasa. Jadi kata Rasulullah, sekarang macam mana? Kamu nak bunuh aku lagi ke tidak? Dia pun tak jadilah, kan? Sebab arahan tu batal. Arahan tu batal, ya. Baik. Bermula dari detik itu, wakil-wakil Yaman ini memeluk Islam, tuan-tuan. Memeluk Islam, dan bermulalah
Rasulullah SAW menghantar wakil-wakil dari Madinah ini untuk mengajar di Yaman. Antara yang terkenal siapa? Muaz bin Jabal, tuan-tuan. Yang baru berusia 17 tahun je pada masa itu, Rasulullah hantar dia sebagai salah seorang mufti, ya, di Yaman pada masa itu. Selain daripada itu, Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga dihantar ke Yaman untuk berdakwah ni tadi. Indahnya, ya, indahnya perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan indahnya juga bagaimana perjanjian itu memanfaatkan, ya, ruang dakwah yang cukup besar sebenarnya. Baik, ada yang menyiasat bila terima surat Rasulullah SAW, ada yang menyiasat detail siasat dan hampir-hampir memeluk Islam. Siapa? Kaisar Rom. Bayangkan kalau Kaisar Rom itu memeluk Islam pada tahun 6 Hijrah itu, boleh jadi Eropah tu semua tu adalah wilayah Islam, boleh jadi kan. Sebab daripada Empayar Rom inilah pecah-pecah yang lahir, ya, negara-negara Eropah yang ada sekarang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memang melakukan peristiwa-peristiwa seperti ini, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin ini, untuk memberikan kesan dan juga tugasan dakwah untuk kita. Jadi kalaulah kerana surat Rasulullah SAW itu semua masuk Islam, tuan-tuan, apa tugas kita pada masa ni? Apa tugas kita pada masa ni? Tugas kita terus berdakwah. Tugas kita terus berdakwah. Contohnya macam Wali Songo lah kan. Wali Songo ni dia dakwah seluruh Indonesia. Sampai semua dakwah. Tinggal Pulau Bali yang tak sempat didakwahkan. Itu orang-orang Indonesia kata apa? Itu adalah warisan Wali Songo, untuk kita juga ada bahagian, ada saham dalam kerja dakwah. Jadi kalau Bali pun diisytiharkan, diislamkan oleh Wali Songo, sekarang ni orang Indonesia nak buat apa? Bagus juga. Bagus juga itu cara tafsirannya begitu kan. Jadi tuan-tuan, itulah dia. Itulah dia dakwah Rasulullah SAW ini. Kita dapat lihat dia guna semua ruang, dia guna semua peluang. Dan kita pada hari ini banyak membazir ruang dan peluang. Banyak, tuan-tuan, membazir ruang dan peluang ini dalam menyampaikan dakwah Islam. Bergaduh nombor satu, merendah-rendahkan kerja orang lain nombor satu, kan. Jemaah ini rendahkan jemaah itu, oh tak patut apa, kan. Sebab saya tabik spring kepada sahabat-sahabat kita yang jemaah tabligh ini, ya. Saya tabik spring, saya kata, saya pun tak tebal muka, ya, untuk berdakwah seperti mana sahabat-sahabat tabligh kita pergi ketuk pintu rumah dan sebagainya. Terketuk pintu rumah Tok Imam, menyinga nak marah. Bukan Tok Imam sinilah, Tok Imam baik. Nak ketuk pintu rumah orang pun agak-agak lah. Ini rumah imam, tempat kamu duduk. Betul apa? Minta maaf lah kan. Minta maaf lah. Nah, macam mana? Siapa tahu kan. Ketuk pintu rumah Bilal pula, marah pula, tuan-tuan. Allah, asyik kena marah aja. Ketuk pintu rumah yang ketiga, rumah Siak pula, marah juga, tuan-tuan, kan. Ketuk pintu rumah yang keempat, barulah tak terlibat dengan masjid. Yang keempat tu, ya, tak terlibat masjid, marah juga. Dia kata apa? Lubang kubur masing-masing. Tak payahlah nak ajak orang. Dia tak pula dah, tuan-tuan, ya. Agak-agaklah kita ni minta maaf lah. Mampu tak kita semua ni yang dah keluar jadi karkun tu, of course lah mampu. Yang ni yang tak keluar ni, ya. Saya zaman remaja saya masuk semua gerak kerja dakwah ni. Termasuklah jadi tabligh pun pernah, tuan-tuan. Ya Allah, tebal muka, tuan-tuan, kan? Tebal muka kan. Bagaimana kita ni nak berhadapan dengan masyarakat. Jadi sebab itu ruang dakwah ni jangan dibazirkan. Ya, sebaliknya guna ruang dakwah ni. Dan kita kena fikir, Allah letak aku kat sini ni untuk apa? Apa kemampuan aku untuk sampaikan dakwah, kan? Tercampaknya aku di suatu syarikat yang penuh dengan non-Muslim, 2-3 kerat yang Melayu, Islam, ya. Apa aku nak buat? Apa nak buat, tuan-tuan, kan? Sepatutnya kita ni jadi benih dekat situ. Kena fikir, Allah tentukan aku ni datang ke sini sebagai benih dakwah, ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, ya. Letak begitu, barulah ruang dakwah itu terbina dengan baik. Ini insya-Allah tahun 2023 ni satu semangat baru kita nak menggerakkan dakwah ini, kan. Jadi dengan surat Rasulullah SAW tadi itu, maka terkepunglah orang-orang Quraisy ini dengan
dengan kemelut mereka sendiri. Mereka nak offer sesuatu untuk jadi, nak hubungan diplomasi dengan ketua-ketua negara ataupun kaum-kaum yang ada di sekeliling tanah Arab itu. Mereka nak offer apa? Mereka tak ada benda baru yang boleh di-offer, yang nak ditawarkan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menawarkan perkara-perkara yang memang diingini oleh semua manusia, oleh semua kaum. Kedamaian, keadilan, kasih sayang, tolong menolong, ekonomi yang dinikmati bersama. Ini semua menjadikan orang-orang Yaman Islam dalam hanya beberapa bulan sahaja mereka dah mula menerima Islam. Bayangkan, asalnya orang-orang Yaman ini berada di bawah pengaruh Kisra Anushirwan tu tadi. Dan mereka ini tak lain tak bukan sentiasa ditakut-takutkan dengan apa dia? Allazi at'amahu ini apa ni? Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Mereka ditakut-takutkan dengan al-ju', kelaparan, dan ditakut-takutkan dengan kekuasaan yang bila-bila masa boleh mencegah mereka, iaitu al-khauf tu tadi. Jadi datangnya Islam menghilangkan al-ju' melalui keadilan sosial dan juga kesamarataan pembahagian ekonomi ini tadi, ya, masing-masing berpeluang, dan al-khauf tu tadi dihilangkan daripada jiwa umat manusia pada masa itu. Settle. Sebab itulah mereka boleh menerima Islam. Dia tak boleh, Islam ini tak boleh disampaikan dengan menakut-nakutkan. Tak boleh, tuan-tuan, tak jaya. Sebaliknya, datang dengan mengaman-amankan, ya, memberikan jiwa-jiwa yang tenang, baru Islam boleh berkembang. Itulah gerak kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam surah Al-Fathu, ya, kita masih imbas lagi ni apa yang kita bincang 2022 yang lalu. Dalam surah Al-Fathu, Allah Ta'ala janji kemenangan yang besar dan nyata. Ayat pertama lagi, inna fatahna laka fatham mubina. Jadi apakah fatham mubina itu? Tak lain tak bukan merampas kembali tanah haram Mekah yang telah dikhianati, yang telah dicemari dengan keberhalaan dan kejahiliahan itu. Baik. Nak pergi ke Mekah bukan satu kerja mudah. Ya, nak mengambil alih Mekah bukan satu kerja mudah. Apatah lagi situasi Madinah pada masa itu, kerajaan Rasulullah SAW ini sentiasa diintai-intai oleh musuh-musuh. Setelah Quraisy dah bankrupt, ya, Quraisy setelah gagal dalam peperangan Ahzab, mereka bankrupt sebenarnya. Mereka bankrupt. Mereka tak mampu lagi hendak membina ketenteraan yang hebat, tak mampu lagi. Jadi tuan-tuan, maka sebab itulah Yahudi yang berada di Khaybar mula merancang menyerang Madinah. Jadi kalau mereka menyerang Madinah dengan kepakaran persenjataan mereka yang begitu hebat, sudah tentu ruang Madinah untuk mengambil alih Mekah itu tidak akan jadi kenyataan. Ya? Jadi sebab itulah Rasulullah SAW melancarkan kempen menuju ke Khaybar pada awal tahun ke-7 Hijrah. Sedang molek masuk Isyak, saya pun nak tangguhkan kat sini, kan? Jadi insya-Allah dalam pertemuan kita akan datang, kita dah ada satu backup mindset yang lengkap. Apa sebabnya nak masuk, nak bincang pasal peperangan Khaybar ni tadi. Bukan suka-suka Nabi nak pergi serang Khaybar, tidak. Sebaliknya, itulah rentetan-rentetan peristiwanya. Dan tuan-tuan, proses membersihkan musuh-musuh yang ada di dalam selimut ini dan juga di kawasan sekitar Madinah ini adalah proses menuju kepada pengambil alihan Makkah Al-Mukarramah yang berlaku pada bila? Bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan bulan Februari nanti berkenaan dengan peperangan Khaybar. Wallahu alam. Sekadar itu saja pada malam ini, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.